Alhamdulillah, masyaallah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahid. Syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang sangat mulia. Hari ini hari Jumaat. Kita dapat sekali lagi penghujung minggu kita lah kelas untuk minggu ini. Ini hari yang kelima ya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita amalkan sunnah lah, apa saja yang perlu kita buat hari Jumaat, buat persiapan untuk kita nak solat Jumaat. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, kita menjemputlah Ustaz Agung untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan kelas kita dengan bersama-samalah membantu untuk tekan share agar semua kenalan kita, keluarga kita semuanya akan kongsi ilmu kita. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, hari ini kita bagi peluang lah. Banyak si Syahir ni selalu hari-hari boleh kata ada. Kita dua orang ni adalah saingan yang masuk paling awal dulu. Dah kita buka kelas ni 1 tahun. Ini mereka dua ni adalah pelajar yang awal sekali lah. Hafiz Yahya. Buka surat berapa hari ni last dah habis kan semua kan? Dah habis lantaran nak ni? Ada nak urai apa lantaran? Sebelum tu kita perkenalkan Hafiz ni. Hafiz, macam mana kamu dari 3 tahun duk belajar Hafiz, tak jadi Hafiz? Macam mana 3 tahun duk menuntut Hafiz, tak dapat jadi Hafiz? Tapi Alhamdulillah bila kita switch, kita tambahkan lagi satu lagi pengajian, iaitu pengajian bahasa Arab, kamu terus dapat menguasai. Dalam lebih kurang 3 bulan lebih, tambah sikit beberapa bulan, terus kamu menguasai nahwu dan soroh. Boleh terus cakap. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana bila ketika saya belajar dulu, masa saya belajar dulu, banyakkan berbincang secara berkumpulan lah. Itu salah satu saya mudah faham. Sebab banyak bermuzakarah dengan kawan-kawan. Lepas tu ustaz pernah juga bagi tahu, kalau nak hafal banyak kosakata ni, banyak kalau ustaz bagi tahu tu macam kita susah nak masuk, tapi kalau kita usaha cari sendiri kat dalam kamus, dan itulah Allah nampak kita usaha, mungkin Allah beri kita ingat perkataan-perkataan yang kita cari tu. Tu je. Hafiz ni dia masuk dah berapa tahun dengan Pusat Tahfiz dah? 3 tahun. Dah 3 tahun dah masuk ke sini, 3 tahun. Dan dia ni daripada mula dia masuk, dia ni luar biasa. Saya dah pandang dia daripada luar biasa. Siapa jadi guru dia akan taat, dan dia khidmat betul-betul kepada guru dia. Sampai kami jadi cemburu. Ustaz Hadi Maula tu.
Di mana Ustaz nak apa minuman ke apa ke, semuanya dia. Baik. Itulah salah satu perkara yang sangat mustahak ialah kita kena khidmat. Kita kena khidmat bermakna kita guru kita jaga supaya diberkati. Ya. Guru kita ada jaga dan moga diberkati. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, kita minta Hafiz boleh cerita sikit? Boleh kan ya? Kita masuk hari ni punya. Kita nak ulang Nahu ni semua ni kita ulang. Dah habis level 2 dah habis semua. Ha? Pelajar-pelajar kita masih lagi ni, kelas ni level 2 tapi kamu masih lagi level 1 ya. Pasal ujian semua level 1, kamu tengah hari siap lagi memang terus sambung lagi level 1 dan petang level 1 juga. Dan tuan-tuan dan perempuan juga mestilah buat persiapan hari ini untuk esok kita ada ujian level 2. Yang mana pelajar-pelajar baru tu cuba share cuba rojok balik tengok playlist daripada siri 1 sampai siri 5 yang mana itu adalah level 1. Siri 1 sampai tolong kita playlist, kita tengok balik supaya bila ada ujian besok, ujiannya level 1 pun ada ujian, level 2 pun ada ujian besok. Baik, sila. Saya apa nama Hafiz? Sini. Bagi tahu betul-betul ulang dua kali. Ulang 2 kali muka surat apa? Ulang 2 kali bagi tahu muka surat. Kita baca tak bagi tahu muka surat. Pada muka surat yang ke-53 nombor 12 pada buku Lentera Santri. Muka surat 53 nombor yang ke-12 buku Lentera Santri. Yang mana apa amalnya kana? Kana dia merofakkan isim dan menasukkan khabar. Contoh kana Zaidun taliban. Okey, kalau kita buangkan kana, dia akan menjadi Zaidun talibun. Dia akan menjadi mubtada khabar. Tapi bila kita masukkan kana, dia jadi kana Zaidun taliban. Yang mana Zaidun ni dia adalah isim yang pertama, jadi dia jadi tabiban. Maaf. Yang mana Zaidun ni dia menjadi rafa sebab dia menjadi isim kepada kana, dan tabiban ni dia menjadi khabar, kana. Jadi dia kena baca nasab. Tu amal kana. Yang ke nombor 13, sebutkan kana dan saudaranya. Kita sama-sama. Kana amsa asbaha adha zalaba tasara laisa mazala mafakka mafati'a mabariha wa madama. Kana amsa asbaha adha zalaba tasara laisa mazala mafakka mafati'a mabariha wa madama. Yang ni semua saudara-saudaranya kana. Jadi kalau kita masukkan pada mubtada khabar, kalau contoh yang ni kan, kalau kita masukkan sara, semua dia jadi amal kana, merofakkan isim, masukkan khabar, semua amal dia sama macam kana. Okey, yang ke-14 contoh khabar kana berupa jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Okey, kana ni pun dia terbahagi menjadi tu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Okey, tengok sini. Kana Zaidun abuhu ghaniyun. Kana Zaidun ni isim kepada kana, abuhu ghaniyun ni dia jadi jumlah, dia menjadi khabar, dia menjadi jumlah ismiyah dan menjadi khabar kepada kana. Yang ni pula jumlah fi'liyah. Kanat Hindun ni jadi isim kepada kanat. Tata'allamu fi'il mudhari', dalam dia ada dhamir huwa menjadi fa'il yang kembali kepada Hindun, dan jumlah fi'liyah tu, jumlah fi'il fa'il tu menjadi khabar kepada kanat. Muka surat sebelah, muka surat 54 nombor 15. Apa amalnya inna? Inna ni pula dia menasukkan isim dan merofakkan khabar. Ni inna ni macam lawan kepada kana lah. Kalau kana merofakkan isim, menasukkan khabar, yang ni menasukkan isim, dia merofakkan khabar. Contoh inna al-ilma nurun. Ilma ni menjadi isim kepada inna, nurun dia menjadi khabar kepada inna. Dia sama je macam tu, cuma dia
amal dia je berubah dengan kana. Okay, nombor ke-16. Yang ni sama-sama. Oh, 2 3. Inna annaka anna lakina la'alla laita. Inna annaka anna lakina la'alla laita. Inna annaka anna lakina la'alla laita. Inna annaka anna lakinna la'alla laita. Okey, yang ke-17 contoh khabar la'alla muqaddam. La'alla ba'daka rajulan aliman. Okey. La'alla ni dia apa saudaranya inna. Kalau kita kat sini nampak ni. Okey, la'alla ba'daka. Ba'daka ni dia mudhaf fi'lih, dia menjadi khabar muqaddam kepada la'alla. Rajulan aliman ni mausuf sifat, dia menjadi isim kepada la'alla. Okey, yang ke-18 tabi'. Apa itu tabi'? Tabi' adalah kata yang mengikuti pada kata yang lain. Yang ni pun yang Syahir dah terangkan semalam. Yang ke-19 tabi' ada berapa? Tabi' ada 4, iaitu na'at, ataf, taukid dan badal. Na'at adalah tabi' yang menjelaskan kata sebelumnya. Na'at ni dia terbahagi kepada 2. Na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki adalah na'at yang merofakkan isim dhamir. Contoh Muhammadun talibun mahirun. Yang kedua na'at sababi adalah na'at yang merofakkan isim zahir. Contoh khalisun rajulun alimun akhuhu. Yang ni yang mana semua ustaz dengan Syahir semalam dah terangkan. Saya cuma mengulang sedikit. 23 contohkan na'at hakiki dan jamak muzakkar salim. Ahibbut talibina almuti'ina. Ni dia suruh bagi contoh jamak na'at hakiki dan jamak muzakkar salim. At-talibina tu dia jamak muzakkar salim, al-muti'ina tu na'at hakiki. Nombor 24 isim nakirah yang menunjukkan makna yang belum tertentu. Contoh rajulun, kitabun. Rajulun maksud nakirah ni macam benda umum. Rajulun kita tak tahu lelaki yang mana. Bahasa Mustabah ni kering. Yang ke-25 isim makrifat adalah isim yang menunjukkan makna yang sudah tertentu. Maksudnya dia dah khusus. Macam contoh Muhammadun atau ana, saya. Dia dah khusus. 26 isim makrifat ada berapa? Okey, isim makrifat tu ada 6, iaitu isim dhamir, isim alam iaitu nama, isim isyarah, isim mausul, isim yang dimasuki alif lam, isim yang dimudhafkan kepada isim makrifat. 27 ataf adalah tabi' dengan perantaraan hurufnya. Safara Zaidun wa Bakrun. Hanya ada perantaraan huruf waw di antara Zaidun dan Bakrun. Itu kita panggil ataf. Sebutkan huruf ataf. Ini sama-sama lagi. 1 2 3. Waw fa'am lam summa bal hatta lakin wa awfa am lam summa bal hatta lakin wa awfa am lam summa bal hatta lakin wa awfa am lam summa bal hatta lakin. Okey, nombor 29 contohkan ataf dengan la. Qara'tu al-Qur'ana la al-hadisa. Itu contoh untuk ataf dengan la. Okay, yang ke-30 taukid adalah tabi' yang menguatkan kata sebelumnya. Zaidun qara'al kitaba kullahu. Kullahu tu dia memperkuatkan kitab. Dan Zaidun alimun. Dan ni pula dia memperulangkan kalimat yang sama. Zaidun alimun. Okey. Tabi' ni taukid ni dia terbagi menjadi 2, taukid lafzi dan taukid maknawi. Taukid lafzi maknawi pun semalam Ustaz Agung telah menerangkan, yang mana maknawi ni dia makna yang tersendiri. Macam safara al-amiru nafsuhu. Dirinya amir tu dia yang pergi bermusafir. Dia nak taukidkan kepada al-amir. Kalau yang ni pula dia lafzi ni dia mengulang perkataan. Safara al-amiru. Nampak? Dia ulang perkataan.
Yang nombor ke-32, sebutkan taukid maknawi. InsyaAllah sama-sama lagi. 1, 2, 3. Nafsun ainun kila kilai kilta kiltai kullun jami'un ajma'u abta'u absa'u abta'u sun ainun kilai kilai kilta kiltai kullun jami'un ajma'u abta'u absa'u akta'u. Nombor 33, badal adalah tabi' yang menjadi sasaran hukumnya. Contoh, qara'tu al-qissata nisfaha. Ini pun Ustaz dengan Syekh semalam dah terangkan secara sempurna. 34, contohkan badal dari fi'il mudhari'. Hamidun yastarihu yanamu. Okey. Baik, terima kasih Hafiz. Hafiz yang masih belum jadi Hafiz, insya-Allah kita doa sama-sama agar dia akan jadi Hafiz 3 tahun Biasanya 3 tahun lebih dah dapat macam Marzuki, 3 tahun 8 bulan terus jadi Hafiz. Jadi insya-Allah Marzuki Hafiz insya-Allah. Baik, tuan-tuan, kalau kita betul-betul nak menguasai ilmu ini, ilmu nahwu dan sorab, sangat baik, sangat baik. Kita nak cari siapa yang pencipta pengajian nahwu sorab yang ikut buku yang kita guna ni. Dia yang pencipta dia ialah tidak lain dan tidak bukan Ustaz Syamsul Ma'arif. Kalau kita nak keberkatan, sangat baik, mudah dan suasana belajar cukup baik, kita pergi ke pesantren An-Nur jika berkemampuan. Kita boleh pergi juga, suami isteri pun boleh pergi, kerana di sana pengajian untuk wanita tepat lebih kurang 100 meter di luar pesantren untuk lelaki tu. Jadi memang khas. Yang untuk wanita itu di sana, pelajar-pelajar masuk, kebanyakan pelajar-pelajar tahfiz, mereka akan belajar masuk tu belajar nahwu sorab, dan juga pagi-pagi tu memang hafazan. Tapi dia akan sambung 1 tahun, dia terus akan jadi hafizah. Hafizah. Dia ada program untuk jadi hafizah dan juga untuk menguasai bahasa Arab, iaitu di pesantren An-Nur. Sangat baik kalau kita pergi di sana Kita recommend di sana. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, sangat baik jugalah kalau kata kita nak nak belajar ini. Sangat baik kita belilah buku. Jangan kita photostat. Kita photostat ni kuranglah sikit berkat. Kerana setiap buku ni kita bagi kepada pesantren An-Nur, kepada Ustaz Syamsul Ma'arif. Mereka di sana memerlukan sokongan. Maklum sajalah sana dalam keadaan yang sangat kekurangan, sangat kekurangan. Jadi setiap buku itu kita memang bagi kepada kita jual, memang kita bagi kepada pesantren An-Nur, kepada Ustaz Syamsul Ma'arif. Jadi janganlah, kita kena korban sikit. Jangan kita ambil buku yang 2 hari beli, kita photostat banyak-banyak, kita share. Tidak ada keberkatan. Baik, terusnya kita minta Ustaz Agong untuk membuat summary lah. Semua sepanjang 5 hari punya pengajian. 5 hari punya pengajian tu cuba buat summary untuk table level 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan, haji dan hajah, pelajar-pelajar semua. Jadi hari ini kita nak buat ringkasan dia dari awal level 2 hingga ke akhir level
2 dari awal hingga akhir ya. Jadi kalau nak level 2 ni, dia masih berkaitan dengan level 1. Masih berkaitan dengan level 1. Level 1 yang antum kan dah belajar ismun. Ada masih ingat ismun majrur? Ismun majrur ni apa dia? Yang level 1. Kita nak kaitkan dengan level 1. Sebab level 1 dia berkaitan dengan yang ni. Ismun majrur. Apa saja isim majrur? Isim yang apa tu isim majrur? Ismun yang mempunyai i'rab jar, atau ismun yang boleh mempunyai i'rab jar, yang berkedudukan i'rab jar. Apa saja dia? Ada nama yang pertama tu ism majrur juga nama dia. Apa tu ism majrur yang pertama? Apabila ada huruf jar dan lain-lain lah. Apabila ada huruf jar dan lain-lain. Contoh dia apa? Contoh fil fasli, contoh dia lah. Ni ismun majrur. Jadi kalau antum nak buat keterangan dia, nama dia apa? Ismun majrur. Apa tanda jar dia? Tanda dia, bukti dia majrur apa? Ada huruf, ada baris bawah. Itu alamat dia, tanda dia jar. Kenapa dia jar? Kenapa? Kenapa dia tu sebabkan ada huruf jar. Ni sebab dia. Sababul. Nah, ni sebab dia. Okey. Yang kedua, kenapa ismun boleh menjadi jar? Sebabkan dia sebagai mudhaf ilaih. Jadi kalau ada mudhaf dan mudhafun ilaihi, mudhafun ilaih ini mesti majrur. Contoh dia babul fasli jadidun. Sekarang antum tengok yang sini, al-fasli ini mudhafun ilaih, mudhaf dan mudhaf ilaih, pintu kelas. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih itu dua perkataan jadi satu, digabungkan jadi satu. Pintu dengan kelas. Pintu perkataan lain, kelas perkataan lain. Pintu kelas. Jadi dia mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi kalau mudhafun ilaih, ni mudhafun ilaih, dia mesti majrur. Majrur itu maksud dia apa? Dia mempunyai i'rab jar. Jadi buat di bawah ni dia majrur. Apa alamat dia? Bukti dia jar apa? Ada baris bawah. Alamat dia baris bawah. Alamat jar kan ada 3. Sekarang ni baris bawah aja kita jumpa. Yang ketiga apa dia lagi? Bila mana saja jar ismun itu boleh jar? Yang ketiga apa? Contoh dia apa contoh dia? Ana, contoh dia, atau azhabu. Azhabu makna dia apa? Pergi. Ilal fasli as-saghiri. Contoh kelas dia kecil. Kelas. Sekarang antum tengok sini. Ila. Ni ila. Ila ni termasuk huruf jar. Selepas ila isim buat sini kedudukan dia ismun majrur. Tanda jar dia apa? Kasrah, baris bawah. Yang as-saghir ni, ini kan dah belajar mudhafun ilaih pula. Semalam dah belajar yang ni, as-saghir ni. Yang
Kelas yang kecil, kelas yang besar. Jadi naat atau sifat. Kalau ada yang tu maknanya sifat atau naat. Jadi buat sini naat. Naat. Naat, i'rab dia kena ikut yang sebelum dia. Yang disifatkan apa? Kelas. Kelas i'rab dia apa? Majrur. Berarti sini naat majrur. Tanda jar dia apa? Kasrah. Alif, tengok sini alif. Okey. Jadi kedudukan ismun, jadi ismun yang boleh mempunyai i'rab jar ada 3. Yang pertama, apabila sebelum dia ada huruf jar, maka dinamai ism majrur juga. Nama dia ism majrur sama dia. Apabila sebelum dia ada huruf jar, dinamai ism majrur. Yang kedua, ismun boleh mempunyai i'rab jar apabila dia sebagai mudhaf ilaih. Yang ketiga, ismun boleh mempunyai i'rab jar apabila dia sebagai tabi' ikutkan yang sebelum dia. Tabi' ada berapa? Ada 4. Jadi kalau dia tabi' kepada ismun yang majrur, tabi' kepada perkataan yang jar, dia kena jar jugalah. Jadi ada 3 keadaan. Okey. Ni ism majrur. Di akhir level 1, antum belajar isim marfu'. Isim marfu'. Isim marfu' ada berapa? Yang pertama, isim marfu' pertama, contoh dia zahaba at-talibu. Contoh dia. Ini isim marfu' ni. Ini adalah ismun yang mempunyai i'rab marfu' yang pertama. Iaitunya sebagai apa di sini? Telah pergi. Siapa dah pergi? Pelajar. Berarti pelajar ni sebagai fa'il atau pelaku, dia mesti mempunyai i'rab rafa' atau marfu'. Dia mesti kena marfu'. Mesti marfu'. Jadi fa'il termasuk kepada isim marfu' atau ismun yang mempunyai i'rab rafa'. Selain daripada fa'il, apa lagi yang belajar di level 1? Isim marfu' tu. Contoh dia duriba at-talibani. Sekarang duriba. Duriba ni fi'il apa ni? Majhul, pasif. Dia pasif. Ni fi'il. Dia pasif. Maknanya kalau sini ni makna dia apa sekarang ni? Dipukul. Jadi yang selepas jadi ni apa nama dia? Naibul fa'il. Jadi kalau kawan dia macam ni, kalau nak buat geser sini. Jadi kalau dia maklum, kalau fi'il maklum atau aktif, kawan dia adalah fa'il. Kalau dia majhul atau pasif, kawan dia naibul fa'il. Okey. Jadi kalau maklum fa'il, majhul naibul fa'il. Yang ketiga, okey, ni naibul fa'il. Naibul fa'il apa i'rab dia tadi? Marfu'. Apa tanda rafa' dia sini? Alif. Bagus. Lepas tu apa lagi? Yang isim marfu', ismun yang boleh rafa'. Apa lagi ismun yang boleh rafa'? Di level 2 lagi. Level 2. Masuk level 2 lagi. Ismun yang boleh rafa'. Tak ada. Jadi contoh dia at-talibuna fil al-fasli. Sekarang at-talibuna, pelajar-pelajar itu di dalam kelas. Jadi pelajar-pelajar itu, ini sebagai subjek nama dia.
ataupun sebagai dalam bahasa Arab sebagai mubtada. Nah, dia mubtada, dia yang memulai ayat. Ismun yang memulai ayat. Kata nama yang memulai ayat, bukan kata kerja, kata nama. Bukan juga huruf. Dinamai mubtada. Mubtada dia mesti mempunyai i'rab rafa. Maka buat sini mubtada marfu. Sekarang tanda rafa dia apa? Waw. Tanda rafa dia adalah waw. Okey. Ni jadi mubtada kena juga marfu. Yang keempat, apa lagi isim marfu? Contoh dia at-talibuna mahiruna. Pelajar-pelajar itu pandai. Pelajar-pelajar itu pandai. Ini mubtada, saya buat je mim. Yang mahiruna sebagai apa? Khabar. Khabar ni dalam bahasa lain dia, itunya predikat. Predikat dia akan mempredikat, akan memberikan keterangan bagi mubtada. Khabar, pelajar-pelajar itu, selalunya pemisah antara mubtada dengan khabar adalah itu. Jadi kalau korang nak tambahkan nak senang dia nak memisahkan mubtada dan khabar, membezakan mubtada khabar, pakai itu. Pelajar-pelajar itu pandai. Jadi pandai ni sebagai khabar. Khabar mesti i'rab dia marfu. Kalau satu perkataan saja. Berbeza kalau dua perkataan macam ni. Ini dua perkataan, ni tak boleh. Ni tak boleh marfu. Yang ini marfu juga, cuma tak nampak tanda rafa' dia. Kalau yang sini ni dia marfu' dan nampak tanda dia. Ni ya. Kalau yang sini ni nama dia nanti ada, antum belajar nanti nama dia fi mahalli raf'il khabar nama dia. Tapi tak payah belajar sekarang dulu. Nanti je. Yang ini ni baru nampak tanda marfu' dia apa? Waw. Jadi kalau khabar mesti marfu'. Setiap khabar rafa' atau marfu'. Dah berapa isim marfu' dia? Isim yang marfu', isim yang boleh rafa'. Dah berapa? 4. Yang kelima, apa lagi? Geser sini. Apa lagi yang kelima orang? Isim kana. Ismu kana. Antum kena tahu kana. Jadi poin di sini ni kana. Kena hafal kana lah. Kalau dah tahu kana baru tahu semua dia. Rumusan kana tu terjumpa kana dan saudara-saudaranya selepas dia tu dinamai isim kana. Selepas isim kana dinamai khabar kana. Macam ni ya. Isim kana i'rab dia khabar kana i'rab dia mansub. Maknanya isim kana punya i'rab rafa'. Khabar kana i'rab dia nasab. Contoh dia macam mana? Kana at-talibuna mahirina. Kalau yang di sini ni mubtada dengan khabar saja. Sekarang dia dah dibagi dengan kana. Dia bukan nama, dia bukan mubtada khabar lagi macam tadi. At-talibuna mahiruna. Sekarang jadi at-talibuna mahirina. Dah berubah dah. Kenapa dia berubah? Sebabkan ada kana sekarang. Kana dan saudara-saudaranya. Apa je kana dan kawan-kawan dia? Banyak ya. Jadi kana, selepas dia cari isim dia dulu. Isim kana, cari isim dia dulu. Ini isim ke tak? Maknanya dia boleh jadi sebagai isim isim kana. Isim kana, apa i'rab dia tadi? Rafa' kan? Maknanya dia marfu' kan? Apa tanda rafa' dia? Wow. Jadi isim kana termasuk kepada isim marfu'. Yang mahirina ni
Apa nama dia? Khabar ka? Khabar kana i'rab dia apa? Mansub. Jadi khabar kana ni mansub. Tanda nasab dia apa? Ya. Tanda nasab dia ya. Nasab nanti akan belajar lagi di level 3. Okey. Selepas isim kana, apa lagi tajuk dia? Apa lagi isim yang marfu'? Khabaru inna. Contoh dia pakai at-talibuna mahiruna juga. Jadi inna ni dengan isim inna, lepas tu khabar inna, susunan dia, tarkib dia. Isim inna i'rab dia mesti mansub. Khabar inna marfu'. Terbalik daripada yang ni ya. Berlawanan dengan yang ni. Okey. Sekarang kita masukkan dalam contoh dia. Inna, masukkan yang sini. Jadi macam mana dia kalau kita ubah jadi kanan jadi inna? Macam mana dia baca dia? Inna atau apa? Inna at-talibina mahiruna. Sekarang inna. Ini inna dan kawan-kawan dia. Kena ingat inna dan kawan-kawan dia. At-talibina, nama dia apa? Isim in. Dia isim selepas inna. Jadi isim in. Isim inna i'rab dia apa? Mansub. Tengok di atasnya mansub. Apa tanda nasab dia? Ya. Mahiruna. Ini apa nama dia? Khabar in. Apa i'rab dia khabar inna? Marfu'. Jadi khabar inna termasuk kepada isim marfu'. Tanda marfu' dia apa? Wow. Dah berapa ni? Isim marfu'. Dah 6. Tinggal satu lagi isim marfu' tu. Apa lagi yang terakhir? Apa yang terakhir isim marfu' dia? Tabi'. Sama macam yang ini isim majrur dia. Jadi yang terakhir tu tabi'. Yang terakhir tabi'. Tabi' tu ada berapa? Ada 4. Na'at, ataf, apa lagi? Taukid dan badal. Kita buat contoh dia. Ja'a al-ustazu atau ja'a at-talibuna al-mahiruna. Ja'a at-talibuna al-mahiruna. Sekarang ja'a. Ja'a ni apa ni? Telah datang. Ini fi'il kan? Selepas fi'il mesti ada siapa yang datang? Pelajar-pelajar. Jadi ini sebagai fa'il. Fa'il tadi i'rab dia apa? Marfu'. Tanda rafa' dia apa, Dom? Pakai waw. Telah datang pelajar-pelajar. Al-mahiruna ni sebagai apa sini ni? Sebagai pelajar-pelajar yang mahir, yang pandai. Sini bukan itu, bukan, tapi kod dia sini ni adalah yang pandai. Jadi ini sebagai sifat atau na'at nama dia. Na'at kena ikutkan sebelum dia yang disifati. Sebelum dia apa? Fa'il. Fa'il dia apa i'rab dia? Marfu'. Maka na'at pun mesti menjadi marfu'. Tanda rafa' dia apa? Wow. Ini na'at. Kalau yang selepas tu apa lagi tabi' yang kedua? Ataf. Kita buat je contoh dia. Ja'a al-ustazu wa at-talibuna
Telah datang ustaz, ini sebagai ustaz dah datang sebagai fa'il. Fa'il i'rab dia marfu. Tanda rafa' dia apa? Sini ada waw. Apa nama dia? Harful atfi, huruf ataf. Selepas dia maktuf nama dia. Kita sebutlah maktuf. Maktuf ni termasuk kepada tabi', sama macam naat. Dia kena ikutkan sebelum dia. Sebelum dia apa? Yang diikuti dia apa? Al-ustaz. Al-ustaz i'rab dia apa? Maka dia juga mesti tanda rafa' dia apa? Wow. Jadi sekarang ni ini bukan sebagai sifat lagi, tapi sebagai ataf atau maktuf. Okey. Yang ketiga, taukid. Ja'a al-ustazu nafsuhu. Telah datang. Siapa dah datang? Ustaz. Jadi ustaz ni sebagai fa'il. Fa'il dia i'rab dia apa? Marfu'. Tanda rafa' dia dhammah. Sekarang ada nafsu. Nafsu ni apa nama dia? Termasuk apa dia? Taukid. Telah datang ustaz seorang diri dia. Memang betul ustaz tu seorang tu datang. Jadi ini sebagai taukid. Taukid i'rab dia ikut sebelum dia sebabkan sebelum dia marfu' maka dia mesti marfu'. Ini taukid lagi ni. Telah datang ustaz seorang diri dia. Kalau sini ni dan atau makna-makna yang lainnya, huruf ataf yang lain. Kalau sini ni yang pandai. Itu berbeza-beza dia. Okey? Yang terakhir. Semua ni marfu' ni. Ja'a. Kita mesti gunakan perkataan yang sama saja. Ja'a al-ustazu, contoh dia Yusuf. Telah datang. Siapa? Fa'il di mana? Ustaz ni sebagai fa'il i'rab dia marfu'. Yusuf ni sebagai apa sini ni? Adakah kita maknakan telah datang ustaz yang Yusuf? Yang Yusuf? Tak, makna dia bukan naat. Adakah kita maknakan telah datang ustaz dan Yusuf? Tidak, tak ada waw sini kan? Adakah kita maknakan telah datang ustaz seorang diri Yusuf? Macam tu? Tak juga. Dia bukan taukid. Apa nama dia? Badal. Ustaz tu siapa? Yusuf. Nama dia. Jadi ini badal. Badal kena ikut yang sebelum dia. Kena ikut yang matbu' dia, yang diikuti. Mana yang diikuti? Al-ustazu marfu'. Jadi ini semua ni marfu' semua ni. Tapi yang keempat-empat ni dalam satu kategori. Nama dia apa? Tabi'. Tabi' keempat-empat ni ya. Jadi ada berapa isim marfu'? Ada berapa ismun yang boleh marfu'? Ada 7. Apa saja yang pertama? Fa'il. Apabila dia sebagai fa'il. Yang kedua? Yang ketiga? Mubtada. Yang keempat? Khabar. Yang kelima? Sekana. Yang keenam? Yang ketujuh? Tabi'. Ada 7 jadi isim marfu', jadi antum dah habis dah. Ismun majrur, isim yang boleh menjadi jar, antum dah habis. Ismun yang boleh menjadi marfu' atau rafa' antum dah habis dah. Dah 2 i'rab antum dapatkan dah. Dengan kedudukan dengan apa? Bila mana saja dia boleh rafa' dan jar. Dah 2 dah. Tinggal sekarang nasab dan juga jazam. Itu tu antum habiskan nanti di level 3 nanti. Okey. Tadi tak banyak lagi kerja dia. Level 3 nasab dengan jazam. Level 4 baru masuk mabni. Mabni itu yang tak punya rafa', tak ada tanda rafa', dia tak punya i'rab rafa', tak punya i'rab nasab, jar ataupun jazam. Ada soalan?
Ada soalan? Alif? Ada soalan? Ada soalan dalam? Okey. Jadi ada ismul majrur tadi ada berapa? 3. Apa saja yang pertama? Yang pertama nama dia isim majrur sebabkan ada huruf jar. Yang kedua mudhafun ilaih. Yang ketiga sebagai tabi' macam naat tadi yang kita buat sini itu sebenarnya kalau tak nak hafal kena buat latihan. Kalau tak nak hafal. Tapi kalau tak nak buat latihan kena hafal. Yang sebaiknya kena dua-dua sekali, hafal dan buat latihan. Okey. Syukran. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Ustaz Agong. Jadi sangat-sangat membantulah kita untuk mengulang kaji, untuk kita buat persiapan besok kita ada ujian. Baik, Ustaz Sultan. Sila Ustaz Sultan. Jadi kita minta bagi kat dia 2-3 minit untuk dia cakap bahasa Arab, dia dalam bahasa Arab macam mana nak menguasai nahwu, macam mana nak menguasai nahwu dan syaraf. Nasihat-nasihat lah. Ustaz cakap dalam bahasa ni, boleh selit bagi faham sikit dalam bahasa Melayu pun boleh, tapi cakap lebih dalam bahasa Arab. Kerana Ustaz Sultan ini dia mengajar, sekarang ni dia mengajar untuk kelas alim. Jadi antara pelajarnya hafiz, syahid, belajar, dia ada mata pelajaran sorab juga kan, nahwu. Macam mana pelajaran nahwu sorab tu dalam kelas yang tinggi alim? Dia lebih kurang tapi ada lagi penambahan lagi advance lah ilmu nahwu dekat kelas alim. Okey, baik. Siapa Ustaz cakap dalam bahasa Arab? Kelas macam mana kelas alimnya jalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أراد الشيخ أن أتكلم قليلا بالنسبة إلى كيف نستطيع أن نتمهر في النحو. لا نريد أن نقول نحن صرنا ماهرين، ولكن قد عرفنا بعض الطرق كيف نستطيع أن يمتاز لغتنا بالقواعد العربية. فأهم شيء نحتاج إلى تمارين كثيرة. بعد فهم القواعد نحتاج إلى التمارين الكتب بلا الشكل، بلا الأشكال، بلا الإعرابات، بلا الحركات. نحتاج أن نقرأ ونطالع ذلك الكتب كثيرا، فهذا إن شاء الله يساعدنا في ضبط القواعد الذي فهمنا أثناء الدرس مع الأساتذة إن شاء الله. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustaz Sultan. Ustaz Sultan ni dia berasal daripada Kyrgyzstan. Dia dekat dengan Uzbekistan, Kazakhstan, semua Tajikistan pun dekat juga ya. Jadi dia berasal daripada sana, sudah 7 tahun lebih berada di Malaysia. Jadi mula-mula datang itu tak tahu bahasa Arab. Tak tahu langsung bahasa Arab, tapi dia boleh menguasai bahasa Arab bila masuk ke Akademi Pengajian Islam. 1 tahun baru ya. Tapi kita punya hasil daripada kita di sini, Ustaz Syahir dengan Hafiz, nahwu dia mantap 6 bulan lebih dia mantap. Nahwu 2 orang ni lebih ni pasal kerana kaedah kita belajar ni. Ustaz Agong pun tahu macam mana kajian praktikal mereka di sini. Ustaz Agong pun pernah belajar apa semua, tapi bila pelajar-pelajar duduk di sini dengan menggunakan kaedah metod daripada Ustaz Syamsul Ma'arif, buku seperti mana tuan-tuan puan-puan guna, begitulah juga budak ini guna, tapi dengan sistem pengajiannya. Kalau di Magelang itu setiap pagi mula pukul 7
2 jam nahu, 2 jam sorab. 2 jam nahu, 2 jam sorab. Bila mari belah petang itu, mereka akan banyak kepada lantera, ulang balik apa yang ini, ringkasan. Malam sangat musak. Malam ini mereka akan bersama-sama kumpulan. Ada 2-3 orang, yang mana yang pakar betul-betul, yang ada asas tinggi, dia akan cuba mengajar kawan-kawan dia, 4 orang, 5 orang, mari satu grup. Yang mana yang duduk di sana pula, yang mana yang rasa dia bagus, dia ada grup dia pula. Jadi hak yang setiap kumpulan-kumpulan ini akan bersama-sama bermuzakarah. Muzakarah malam sangat-sangat mustahak. Kita tak teraba-raba kerana kita boleh cek dengan kawan-kawan. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita ada handphone, kita ada kemudahan Zoom, kita ada juga WhatsApp punya grup dan sebagainya. Kita boleh belajar secara kumpulan juga. Baik, ada nasihat lagi daripada Syahir. Sila bagi nasihat macam mana ni nak menguasai. Macam mana nak menguasai nahwu sorab. Sila. Mungkin semua yang tips-tips saya bagi semalam lah. Cuma kalau penambahan daripada Ustaz Sultan tadi, cuma banyakkan buat latihan tanpa baris. Perkataan-perkataan, ayat-ayat tanpa baris, dan banyak muzakarah lah dengan kawan-kawan. Itu saja cara untuk kita tahu yang kita faham tak mata pelajaran yang kita belajar sekarang ni. Jadi sekarang dah dekat 9.30. Hafiz ada apa-apa nak komen macam mana nak nasihat, macam mana betul-betul nak menguasai? Hafiz ada? Kita bagi kepada Ustaz Agong, ada apa-apa lagi nak tambah? Nasihat. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, hari ini adalah hari terakhir sesi kita suai kenal dengan pengajian kita ni. Suai kenal macam mana kita nak belajar. Mulai minggu depan, ustaz-ustaz dan pembantu mereka akan jalan dengan sendiri. Kita tidak banyak lagi ini semuanya kita nak memperkenalkan kepada pelajar-pelajar kita macam mana cara-cara untuk mula masuk kelas, nak belajar nahwu dan sorab, kerana mereka ni boleh kata tak ada asas. Ada yang ada asas, ada juga, tapi ramai yang tidak ada asas. Jadi yang tidak ada asas tu kita kena pimpin mereka juga. Sangat mustahak macam mana kaedah yang dibawa oleh Ustaz Syamsul Ma'arif tu. Sistem macam mana pengajian mereka itu malam misi muzakarah. Baik, jika tidak ada apa, kita berhenti rehat berapa minit Ustaz untuk kita masuk ke kelas pengajian bahasa Arab Al-Quran. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kerana dalam grup kita ini dalam YouTube, iaitu YouTube, boleh kita gunakan YouTube. Dalam YouTube itu mempunyai banyak kelas-kelas yang lepas-lepas dan juga kelas yang baru ni, yang dah masuk dah 10 kelas. Jadi ada dalam YouTube. Jadi kalau kita nak buka YouTube, tekankan Pusat Ilmu At-Taqwa. Typekan Pusat Ilmu At-Taqwa, akan keluar. Bukan kata yang siri yang terbaru, tapi siri yang lama-lama dulu. Dulu ni ada ustaz-ustaz, Ustaz Kamal, Ustaz apa nama yang baru kahwin ya? Ustaz Angga hebat, Ustaz Angga pun hebat. Tapi dia balik baru-baru ni kerana dia kahwin, nak masuk balik kuarantin ni banyak ribu. Jadi dia pun terrena sekejap lah, baru kahwin bulan 1 Ustaz Bulan 2 dia baru kahwin. Nak masuk balik, kalau nak bawa isteri bawa semua ni kuarantin, banyak ribu. Jadi dia tunggu dulu. Ustaz Agong pun juga akan pulang. Ustaz Agong pun akan pulang, insya-Allah bulan Ramadan ini dia akan pulang. Selepas raya dia juga akan kahwin. Jadi mudah-mudahan Allah permudahkan mereka untuk kembali mengajar. Baik, saya tidak ada apa lagi. Kita memohon banyak maaf lah apa saja kelemahan kita dalam sesi suai kenal, orientasi. Karena mana-mana kita belajar mengaji pun mesti ada orientasi ya. Jadi untuk kita nak memahami sistem pengajian dia.
Jadi pengajian bahasa Arab macam ni, macam Ustaz Agong cakap lah, macam-macam ada metod ya. Tapi inilah metod Ustaz Syamsul. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kena faham apa saja tajuk, apa saja perkara yang diajar, faham dulu, kemudian hafal. Tidak ada masalah. Sebab itu dia ada buku table nahu, ada buku tasrif, kemudian ada lagi satu buku iaitu Lantera Santri. Dimudahkan untuk macam mana kita nak menguasai. Dan tuan-tuan perempuan sendiri sangat baik jika boleh buat nota sendiri pula tu. Kita boleh buat ringkasan sendiri. Isim apa dia, kalau bahasa Inggeris dia sebut noun, kalau Melayu dia panggil kata benda. Apa dia kata benda, apa dia contoh noun, nama, John, Mary ke, Halim ke, Major ke dan sebagainya. Kemudian fi'il, kita apa dia benda dia. Fi'il kalau bahasa Inggeris panggil verb. Kalau kata Melayu panggil kata kerja. Dia sedang minum, dia sedang makan. Jadi kalau kita nak tambah, nak buat karangan, minum di mana? Kan? Minum dengan siapa? Kan? Jadi kita tambah soalan-soalan lagi. Kemudian huruf. Huruf, contohnya I am running in the stadium. In itu adalah huruf. Kalau Melayunya, saya sedang makan di dapur. Di itu adalah huruf. Macam-macam izim, kata mufrad apa dia, singular noun, tasniah dia apa dia, dual noun, dua, jamak muzakkar salim, plural noun, jadi dan sebagainya. Jadi kita buat catatan sendirilah. Kita boleh buat catat siapa yang bijak dalam kumpulan tu, mereka boleh buat sendiri nota nak belajar ni. Baik, jangan lupa tuan-tuan ya, perempuan, kita sama-samalah. Dan kepada pelajar-pelajar yang baru masuk, yang mengikut Facebook, jangan lupa cek balik playlist siri 1 sampailah siri 5, dan sangat mustahak kena attend. Sangat mustahak kena hazir pengajian selepas asar. Kerana kita duk menyanyi-nyanyi itu yang nak bagi lekatkan perkataan-perkataan itu. InsyaAllah. Ini nasihat daripada pihak pesantren An-Nur. Mereka datang dulu, mereka nasihat begitu. Sangat hebat. Pesantren An-Nur, Ustaz Syamsul Ma'arif, sangat hebat. Dia telah memperkenalkan satu lagi kaedah. Kaedah banyak. Satu lagi kaedah. Cara macam mana nak menguasai nahu dan sorof. Setakat itu saja, kami minta maaf selama sesi suai kenal ini di atas segala kekurangan kelemahan. Kita akan jumpa lagi besok, ada ujian. Jadi ujian ujian untuk level 1 dan juga untuk level 2. Ya. Baik, kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung pada muka surat 26, 27. 26. Fa'ala yufa'ilu fi'il sahih. Ini dipanggil fi'il rubai. Tapi kalau dari saya akan panggil dia fi'il sulasi mazid plus satu huruf. Dia fi'il sulasi 3 huruf, tapi bukan mujarrad. Bukan yang asal 3 huruf, dia ada penambahan 1. Jadi maksudnya fi'il ini dalam kitab ni digunakan fi'il rubai. Tapi term yang digunakan oleh saya fi'il sulasi plus 1 huruf. Kita panggil sulasi bi mazidi harfin wahid, iaitu penambahan 1 huruf. 3 huruf plus 1 jadi 4 huruf. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada muka surat 26 ini adalah fi'il, isim fi'il, isim maf'ul, fi'il madhi, mudhari', semuanya decentralize-kan, diseragamkan. Maknanya tak akan berubahlah sampai bila-bila, sekiranya fi'il tersebut adalah fi'il yang sahih. Sebelum daripada itu, sama-sama kita dengarkan dendangan lagu daripada para pelajar kita.
bermula daripada fa'ala sampailah daripada karrama. Okey Sebelum kita masuk dengan lebih lanjut mengenai catatan di bawah dan juga latihan, dipersilakan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan taf'alan tif'alan, mufa'alan fahuwa mufa'ilun, wa zaka mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun mufa'alun. Badala yubaddilu tabdilan, tabdilatan tabdalan tibdalan, mubaddalan fahuwa mubaddilun, wa zaka mubaddalun, baddil la tubaddil, mubaddalun mubaddalun. Basyara yubashiru tabshiran, tabshiratan tabsharan tibsharan, mubasharan fahuwa mubashirun, wa zaka mubasharun, bashir la tubashir, mubasharun mubasharun. Balagha yuballighu tablighan, tablighatan tablaghan tiblaghan, mubalaghan fahuwa muballighun, wa zaka muballaghun, balligh la tuballigh, muballaghun muballaghun. Harraka yuharriku tahrikan, tahrikatan tahrakan tihrakan, muharrakan fahuwa muharrikun, wa dhaka muharrakun. Harrik la tuharrik, muharrakun muharrakun. Harrama yuharrimu tahriman, tahrimatan tahraman tihraman, muharraman fahuwa muharrimun, wa zaka muharramun. Harrim la tuharrim, muharramun muharramun. Sabbaha yusabbihu tasbihan, tasbihatan tasbahan tisbahan, musabbahan fahuwa musabbihun, wa dhaka musabbahun. Sabbih la tusabbih, musabbahun musabbahun. Sahala yusahilu tashilan, tashilatan tashalan tishalan, musahalan fahuwa musahilun, wa zaka musahalun. Sahil la tusahil, musahalun musahalun. Azzama yu'azzimu ta'ziman, ta'zimatan ta'zaman ti'zaman, mu'azzaman fahuwa mu'azzimun, wa zaka mu'azzamun. Azzim la tu'azzim, mu'azzamun mu'azzamun. Kadzaba yukadzibu takziban, takzibatan takzaban tikzaban, mukazzaban fahuwa mukadzibun, wa zaka mukadzabun. Kadzib la tukadzib, mukazzabun mukazzabun. Karrama yukarrimu takriman, takrimatan takraman tikraman, mukarraman fahuwa mukarrimun, wa zaka mukarramun. Karrim la tukarrim, mukarramun mukarramun. Karrim la Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan tu dengan lagu daripada fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fi'il yang sahih.
Nanti fi'il naqis agak berbeza sedikit kemungkinan lagu dia sedikit berbeza. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila tuan-tuan lihat kepada fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Masdarnya banyak wazan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 masdar semua, termasuk dengan masdar mimi. 4 masdar yang biasa, 1 lagi adalah masdar mimi. Semua 5 masdar. Taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Semuanya ada 5. Okey Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan perlu ingat pada muka surat 26 ini adalah fi'il yang mana disentralisekan, diseragamkan fi'il madhinya sehinggalah isim zaman, isim makannya. Begitulah keadaannya, tak akan berubah sampai bila-bila. Sekiranya dia adalah fi'il yang sahih, bukan fi'il naqis. Kita lihat yang pertama, baddala. Baddala yubaddilu tabdilatan. Tabdalan, tibdalan, mubaddalan. Mubaddalan adalah masdar mimi. Terjemahan semua sama, 5 tadi. Makna penukaran, penggantian. Mubaddil adalah isim fa'il, mubaddal isim maf'ul. Okey. Baddil adalah fi'il amar, la tubaddil adalah fi'il nahi. Mubaddalun isim zaman ataupun isim makan. Contoh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuba tuan-tuan perhatikan masdar miminya, isim maf'ulnya dan juga isim zaman dan makannya. 4 ini dikategorikan wazan yang sama, satu wazan. Tuan-tuan lihat, apa isim maf'ulnya? Mubaddalun. Apa isim maf'ulnya? Mubaddalun. Apa masdar miminya? Mubaddalun. Apa isim zaman, isim makannya? Mubaddalun. Cuma semua wazan yang sama, disentralisekan. 4 ini, isim zaman, isim makan, masdar mimi, isim maf'ul, semuanya adalah sama dari sudut wazan, terjemahannya berbeza. Terjemahan yang berbeza, yang sama adalah wazan. Apa yang berbeza tu Kalau mubaddalun maknanya pergantian, menggantikan penggantian. Itu masdar mimi. Kalau isim maf'ul, mubaddalun makna orang yang digantikan. Okey? Kalau isim makan tempat pergantian, kalau isim zaman waktu pergantian. Semua wazan yang sama, yang membezakan adalah terjemahan tersebut. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus lihat pada catatan di bawah pada muka surat 26. Wazan ini kebanyakan membentuk makna me dan kan. Me di awal, kan di hujung. Contohnya macam kita bincangkan 2-3 hari yang lalu, sahula maknanya mudah. Atas wazan fa'ula yaf'ulu, sahula yashulu, mudah. Tapi bila mana di atas wazan fa'ala yuf'ilu, sahala yusahilu, tambah me di awal, maknanya memudahkan. Boleh banyak lagi perkataan-perkataan yang lain. Kalau tuan-tuan tengok di atas baris yang keempat, kolom yang keempat, balagha yablughu, telah sampai. Balagha makna menyampaikan. Nampak berbeza tak? Balagha yablughu, sampai. Balagha yuballighu, menyampaikan. Okey. Tuan-tuan lihat kolom yang ke berapa tu? Kolom yang ke-6. Zoom di tempat tu. Yang ke-6. Harrama yuharrimu tahriman. Apa makna harrama? Mengharamkan. Kalau haruma yahrumu, haruma yahrumu maksudnya haram. Haram. Tapi bila harrama makna mengharamkan. Nampak begitulah seterusnya. Okey. Kalau tuan-tuan lihat. Tuan-tuan lihat di bawah, second last, kolom di bawah. Kadzaba yukadzibu makna mendustakan. Kalau kadziba yakdzibu, kadzaba yakdzibu, kadzaba yakdzibu maksudnya dusta. Nampak? Berdusta.
berdusta. Bila kadzdzaba yukadzibu, mendustakan. Nampak Tengok catatan yang nombor 2. Dalam wazan ini kalau kita lihat yang mengalami perubahan dari sudut bina yang sahih ni dalam tasrif hanyalah fi'il bina naqis dan mudha'af. Itu je perubahan. Bina lafif sama dengan bina naqis. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, yang kita perlu highlightkan catatan nombor 2, fi'il sahih yang tidak ada huruf ilat semuanya di atas wazan yang disebutkan tadi, yang didendangkan lagu sebentar tadi. Okey. Melainkan fi'il tadi fi'il naqis ataupun fi'il mudha'af. Fi'il naqis ni apa dia? Yang di akhirnya huruf ilat. Fi'il yang di akhirnya huruf ilat. Kalau fi'il mudha'af yang bersabdu, itu semua terkeluar daripada perbincangan kita pada pagi ini. Boleh? Bina lafif sama dengan bina naqis. Lafif sama dengan naqis. Ini semua perbincangan huruf ilat. Kita akan jumpa beberapa hari akan datang, insya-Allah taala. Okey? Apa yang tuan-tuan perlu tahu, lagu yang didendangkan tadi, lagu yang didendangkan tadi tidak akan berlaku perubahan sekiranya fi'il tadi adalah fi'il huruf yang sahih dan tidak ada yang huruf yang bersabdu, iaitu fi'il mudha'af. Catatan nombor 3, bina yang mengalami perubahan tidak kami buat latihan kerana sudah cukup dengan bina yang sahih sahaja. Perbincangan yang di-highlightkan pada pagi yang mulia ini adalah perbincangan mengenai dengan fi'il sahih. Itu di-highlightkan. Selain daripada itu, tak perlu kita bincang di sini. Seterusnya, masdar dalam bina naqis dan lafif yang banyak digunakan adalah mengikut wazan taf'ilatan, tarbiyatan, tazkiyatan, tasmiyatan, taqwiyatan. Ini semua untuk fi'il naqis dan juga fi'il lafif. Term-term ni saya dah sebutkan apa itu naqis, lafif. Semua itu rujuk balik pada pengajian kita yang awal-awal dahulu, yang saya selalu tekankan dalam pengajian saya tulis di papan putih, supaya ambillah cakna ihtimam, ambil berat perkara ini, kerana inilah akan diguna pakai dalam pengajian sorof sampai ke akhir buku ini. Okey? Kalau tuan-tuan tidak tahu term-term ini, tak dapat ingat dengan baik, bagaimana tuan-tuan nak menguasai dengan baik pelajaran yang berikutnya nanti. Boleh? Fi'il naqis dan juga fi'il lafif, semua ini kita akan jumpa pada hari yang mendatang. Cuma wazan Alhamdulillah. Wazan untuk isim masdarnya adalah berbeza sedikit. Selalu secara ghalib kebiasaannya adalah mengikut wazan taf'ilatan, tarbiyatan, tazkiyatan, tasmiyatan, taqwiyatan. Okey? Sebenarnya taf'ilatan ni ada dah. Tak seperti fi'il lafif, fi'il naqis. Tuan-tuan lihat. 1, 2, 3, 4. Pada kolom yang nombor 4 daripada kanan ke kiri, nombor 4. Atas wazan taf'ilatan, tabdilatan, tabshiratan. Semua ini adalah di atas wazan, semua ini mauzun adalah tarbiyatun, tazkiyatun, tasmiyatun, taqwiyatun. Tuan-tuan. Jadi semua yang kita sebutkan ini, wazannya satu taf'ilatun, itulah yang banyak digunakan di dalam selain daripada fi'il sahih, iaitu fi'il naqis dan juga fi'il lafif. Okey, yang lain digunakan juga tapi jarang-jarang. Okey, kita terus pergi kepada latihan. Latihan yang pertama, la tubaddil at-tayyiba bil khabithi. Okey? La tubaddil. La tubaddil itu apa? Itu adalah termasuk fi'il nahi. Makna jangan kamu tukar, matikan lam. Jangan kamu tukar at-tayyiba, perkara yang baik, bil khabithi, dengan perkara yang buruk. Tayyib, perkara yang baik,
al-khabith, perkara yang tidak baik. Seterusnya kita lihat latihan yang nombor 2, Bashir al-mu'minin bil jannah. Berilah berita gembira al-mu'minin, kepada orang yang beriman, bil jannati, dengan syurga. Tuan-tuan lihat, apakah wazan bashir itu? Wazan tersebut adalah wazan fi'il amar. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, kalau tuan-tuan baca basyara, sudah pasti fa'ilnya tak disebutkan. Kita tak tahu siapa fa'il. Telah beri berita gembira orang beriman dengan syurga. Siapa yang beri berita gembira? Isim fa'ilnya tidak ada. Jadi di sini menunjukkan bashir adalah fi'il amar, fi'il amar daripada basyara yubashiru. Latihan nombor 3, hamidun, muballighun. Hamid adalah penyampai. Hamid adalah penyampai, muballigh, orang yang menyampaikan. Daripada apa tu muballighun? Muballighun adalah isim fa'il daripada ballagha yuballighu tablighan. Okey. Perkara yang keempat, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak baca macam mana ni? Nak baca macam mana ni? Mim ha ra kaf. Tuan-tuan sesuaikanlah. Dan sudah pasti kita tak tahu, sebab mim ha ra kaf ini kemungkinan dia isim maf'ul, kemudian dia isim masdar, kemungkinan dia isim maf'ul, kemudian kemungkinan dia isim zaman ataupun isim makan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nombor 4 kita lihat harraka yuharriku. 2, 4, 6, 5, iaitu daripada atas ke bawah kolom. Nombor 5, harraka yuharriku tahrikan. Harraka yuharriku makna menggerakkan. Nak terjemah macam mana ni? Kita nak ambil mana? Isim maf'ul ke ataupun isim masdar? Kalau kita letakkan isim maf'ul, muharrakul insani, muharrakul insani himmatuhu, benda yang digerakkan manusia, itulah keinginannya. Kalau tuan-tuan nak letak isim masdar, muharraku, muharrakul insani himmatuhu, iaitu pergerakan manusia itu adalah keinginan manusia. Jadi saya lebih cenderung kepada isim masdar. Isim masdar. Bukan insanu tu. Dia jadi insani kerana dia menjadi mudhafun ilaih. Muharrak, pergerakan. Muharraku adalah mubtada sebagai i'rab. Pergerakan apa tu? Tak tahu. Al-insan jadilah mudhafun ilaih. Kita tak tahu pergerakan siapa. Pergerakan haiwan ke? Pergerakan jin ke? Pergerakan manusia ke? Pergerakan siapa? Kita tak tahu. Jadi bila sebut muharrakul insan, maka hilanglah kemusykilan kita. Pergerakan siapa? Sudah pasti tergambar pergerakan manusia sebab disebutkan insan. Muharrakul insani, pergerakan manusia itu, himmatuhu, adalah satu keinginannya. Himmah. Satu kesungguhan keinginannya. Perkara yang kelima, tuan-tuan. Jadi muharrak adalah isim masdar. Masdar mimi. Tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita tekanlah butang share untuk ramai mengikuti pengajian kita pada pagi yang mulia ini, pengajian bahasa Arab mengenai dengan ilmu saraf. Tuan-tuan yang sudah pun belajar tinggi sebelum ini, maka tak apa, kita ulang balik kerana ini adalah pengajian yang asas. Siapa yang tidak tahu perkara yang asas ini, mana mungkin dia boleh melompat jauh ke hadapan. Perkara yang kelima, at-tahrim wa at-tahlil.
At-tahrimu daripada apa tu? Daripada harrama yuharrimu tahriman. Okey. Jadi tahrim adalah mengharamkan. Pengharaman. At-tahlil makna penghalalan. Maknanya pengharaman dan juga kehalalan. Nah, tahlil daripada halala yuhallilu tahlilan. Minallahi ta'ala faqat. Adalah daripada Allah Ta'ala faqat. At-tahrim sudah pasti dia isim masdar. Daripada harrama yuharrimu. Kemudian kita lihat yang keenam. Okey. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Nah, yusabbihu lillah. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Tasbihatan tasbahan tisbahan. Musabbahan fahuwa musabbihun. Wa dhaka musabbahun. Sabbih la tusabbih. Musabbahun musabbahun. Sabbih la tusabbih. Musabbahun musabbahun. Okey. Itu sabbaha yusabbihu. Maknanya sedang bertasbih kepada Allah. Sesuatu ataupun makhluk dipanggil fa'il. Fa'il ini marfu' baris depan sebab apa ma tidak didepankan? Ma ini adalah ismul mausul. Antara isim yang dimabnikan sampai hari kiamat tidak akan berubah ma tadi. Tak boleh baca ma'a, ma'i, ma'u. Tak boleh ma lah selama-lamanya. Okey. Kemudian perkara yang ketujuh, syara'allahu at-tayammuma tashilan lil mu'minina. Okey. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan tayammum, tashil, sebagai satu kemudahan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tashil adalah daripada sahala yusahilu tashilan. Boleh? Perkara yang ke-8, min wajibatil muta'allimi ta'zimu ustazihi. Di antara kewajiban pelajar adalah ta'zim menjadi khabar, menjadi mubtada' muakhar, min wajibat menjadi khabar muqaddam. Apa itu ya? Insya-Allah kita akan jumpa dalam bab nahwu. Saya rasa sudah kira saya rasa perkara tersebut tuan-tuan telah jumpa pada bab mubtada' khabar. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, semalam admin baru sahaja memasukkan di dalam Telegram kita. Dalam Telegram kita, iaitu dalam bab mubtada' khabar, pecahan-pecahan yang terperinci, yang telah secara detail telah disebutkan dengan ringkas dan padat. Kemudian mubtada' muakhar, khabar muqaddam turut serta berada dalam nota catatan tersebut. Tuan-tuan yang mana sedang mengikuti Telegram kita, maka postkan, ajak kawan-kawan ikuti, join Telegram kita. Insya-Allah banyak lagi nota-nota yang akan dimasukkan, dipadatkan, diserapkan di dalam Telegram kita, insya-Allah taala. Okey. Kemudian perkara yang ke-9, soalan yang ke-9, la tukadzib ar-rusula. Janganlah kamu mendustakan akan nabi-nabi. Mendustakan. Kadzdzaba yukadzibu takdziban. Tukadzibu ar-rusula. Ahmadu rajulun mukarrim ataupun mukarram, iaitu Ahmad adalah, rajulun menjadi khabar, rajulun mukarramun, mukarramun i'rabnya sebagai sifat, dan dia sirahnya, patternnya adalah pattern daripada isim maf'ul daripada karrama yukarrimu takriman. Okey, tuan-tuan, alhamdulillah yang turut serta admin dah masukkan kita punya join untuk Telegram. Tuan-tuan boleh klik di situ dan terus join untuk Telegram kita. Alhamdulillah.
telah selesai dalam muka surat yang ke-26. Cuma saya nak bagi step untuk fi'il amar yang sangat mudah, untuk tuan-tuan tengok step by step. Tak banyak step, cukup mudah. Untuk fi'il sahih rubai, tuan-tuan boleh lihat di papan putih yang berada di hadapan tuan-tuan. Saya akan mengambil 2 contoh pada hari ini daripada baddala dan juga daripada basyara. Okey tuan-tuan, lihat di papan putih. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum pada level yang pertama dahulu kita telah bincangkan, untuk fi'il amar ini diambil daripada fi'il mudhari'. Kalau tuan-tuan tengok baddala yubaddilu, dicedok daripada fi'il mudhari'. Maka bagaimanakah step yang pertama tuan-tuan? Step yang pertama amat mudah. Step yang pertama yang tuan-tuan perlu tahu, untuk fi'il rubai 4 huruf ini ataupun fi'il sulasi mazid 3 huruf plus 1. Perkara yang pertama, step yang pertama hendaklah dihazafkan, ditolak. Nampak tolak ni? Buang. Hazaf. Tolak ni mana buang? Harful mudhara'ah. Apa harful mudhara'ah yang berada di awal huruf yang pertama? Buang. Step yang kedua adalah sukunkan huruf yang akhir. Huruf akhir. Step ini kalau tuan-tuan ingat sampai mana-mana fi'il yang fi'il 4 huruf di atas wazan baddala yubaddilu, selamanya beginilah keadaannya. Okey? Jadi bagaimana cara dia? Hazaf huruf mudhara'ah, kita buangkan ni. Bila buang akan jadi macam mana tu? Akan jadi baddilu. Maka ikut step nombor 2. Sukunkan huruf hujung. Jadi sukunkan huruf hujung. Jadi baddil. Nampak Begitulah 2 step saja yang tidak sukar dan tidak susah untuk tuan-tuan ikuti untuk pengajian kita. Cuma tuan-tuan perlukan ketajaman dalam ingatan untuk kita tahu step, insya-Allah kita fahamlah. Seterusnya tuan-tuan, kita lihat fi'il yang berikutnya dipanggil sebagai fi'il basyara, yubashiru. Yang kedua, ambil fi'il mudhari' untuk bab fi'il amar. Berkali-kali saya telah utarakan perkara yang sama. Okey. Bagaimana dibuangkan huruf, step yang pertama dibuangkan huruf mudhara'ah. Buang. Jadi dia basyiru. Kemudian step yang keduanya adalah sukunkan huruf akhir jadi basyir. Sukunkan huruf hujung maka jadi basyir, bukan Bashar Bashar Asad bukan presiden Syria. Okey. Nampak? Basyara yubashiru tabsyir. Basyir. 2 step saja. Sebab apa tak ditambahkan alif? Sebab apa dibuangkan huruf mudhara'ah tak ditambahkan alif? Persoalan sebab apa tidak ditambahkan alif pada fi'il atas wazan fa'ala yufa'ilu? Jawapannya adalah huruf yang pertama yang tuan-tuan lihat di sini, apabila kita buang huruf ini, huruf yang pertamanya berbaris. Bila huruf pertama berbaris tidak perlu ditambahkan alif. Yang ditambahkan alif bila huruf yang pertama mati. Macam daraba, yadribu, buangkan ya jadi dad tu mati. Tak boleh, kena tambah alif. Okey? Itulah tuan-tuan kiaskan, buatlah latihan sendiri sampailah ke akhir kolom untuk pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Okey tuan-tuan, sekadar itu untuk kita pengajian kita pada pagi ini. Kita minta ramai-ramai untuk mendendangkan 2 kalimah lagu. Daripada apa? Daripada yang kita buat contoh tadi, badala dan juga basyara. Boleh tuan-tuan ikuti kami bersama-sama. 1, 2, 3.
Baddala yubaddilu tabdilan. Tabdalan tibdalan. Mubaddalan fahuwa mubaddilun. Wa dhaka mubaddalun. Baddil la tubaddil. Mubaddalun mubaddalun. Basyara yubashiru tabshiran. Tabshiratan tabsharan tibsharan. Mubasharan fahuwa mubashirun. Wa dhaka mubasharun. Bashir la tubashir. Mubasharun mubasharun. Okey, cukup sekadar itu untuk pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Saraf insya-Allah. Selepas 10 minit yang akan datang, kita terus akan melangsungkan satu lagi pengajian, iaitu pengajian tentang kitab kata dasar Al-Quranul Karim selepas 10 minit daripada ini. Kita berehat untuk seketika insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.